Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi semua anak-anak pelajar, kita sambung kita punya PDPR dengan tajuk imbangan pembayaran. Okey. So kalau tengok dekat sini, imbangan pembayaran ialah satu rekod sistematik tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran keuangan sebuah negara dengan negara lain dan tempoh satu tahun tertentu. Okey, jumlah penerimaan kata kunci dia dengan jumlah pembayaran. Okey, jumlah penerimaan ni yang kita terima dalam bentuk keuangan lah. Okey, yang ni biasanya kita kalau nak senang nampak, ingat jumlah penerimaan ni ialah berkaitan dengan ekspor. Jadi import. Sebabnya kalau ekspor, kita akan terima pulangan tu, kita akan dapat duit sebab kita jual barang di luar negara. Jumlah pembayaran tu ialah yang kita bayar, dengan kata lain kita beli, kita kategorikan sebagai import. Okey, jadi nak senang ingat jumlah penerimaan tu ialah ekspor, jumlah pembayaran tu ialah import. Okey, ni dari segi akaun lah. Pembayaran keuangan, debit, kredit, penerimaan keuangan. Okey. So, 3 komponen utama imbang pembayaran. Dia ada jenis akaun modal, akaun semasa, akaun keuangan. Yang ni awak kena ingat, akaun modal tu apa yang ada dalam tu. Akaun modal dia ada perolehan atau pelupusan aset bukan keuangan dengan pindah modal, tu dia punya item. Akaun semasa pula, dia ada 4 jenis akaun bawah dia: akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima, akaun pendapatan sekunder. Manakala, okey, dia ada 3 jenis ni. Akaun keuangan pula, dia ada pelaburan langsung, item bawah dia, pelaburan portfolio, derivatif keuangan, pelaburan lain. Okey. Yang ni awak hanya ingat poin dia. Dia biasanya dia tak tanya perincian untuk maksud setiap satu ni, tapi dia lebih kepada item yang perlu dia hafal. Contoh bawa akaun keuangan, apa yang ada, item apa yang ada. Contohnya pelaburan langsung. Okey, kalau dah keluar dalam soalan objektif, mungkin dia boleh campurkan. Okey, akaun semasa, akaun modal, item ni dicampur. Jadi yang mana satu akaun keuangan. Jadi kena ingat dia punya item ataupun butiran yang bawah ni setiap. Okey. Okey, akaun semasa dalam imbangan pembayaran. Okey, kalau tengok akaun semasa merekodkan nilai ekspor dan import barang. Akaun semasa. Okey, terdiri daripada 4 butiran tu, maksudnya 4 item bawah dia: akaun barangan, okey, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima, akaun pendapatan sekunder. Okey, akaun barangan atau nama lain dia kadang-kadang keluar dalam soalan ditukar kepada akaun dagangan. Benda yang sama je sebenarnya, ya. Okey. Nampak ni, dia tukar kan akaun dagangan. Sebenarnya samalah tu akaun barangan. Okey, formula nak dapat akaun barangan ataupun akaun dagangan, jumlah nilai ekspor nampak tolak nilai import nampak. Kita ambil yang nampak sebab dia barang, kita nampak. Ingat macam tu. Okey, apa-apa pun kalau kita nak tolak, mesti ekspor dulu tolak import. Ekspor tu ialah hasil yang kita peroleh, hasil daripada jual di ke luar negara. Manakala import tu ialah jumlah yang kita beli dari luar negara. Jadi macam kita lah, ada duit kan, kita akan tolak dengan berapa yang kita belanja, baru kita tahu kita ada baki berapa, sama ada hutang ataupun memang ada lebihan yang boleh kita simpan. Jadi yang ni pun sama konsep dia. Mestilah duit yang kita ada ekspor tolak dengan nilai import. Mesti ekspor tolak import. Dia tak boleh import tolak ekspor, ya. Terbalik, itu konsep yang salah. Okey, seterusnya imbangan dagangan lebihan. Kita tengok. Okey, imbangan dagangan ni ada 3. Imbangan dagangan lebihan, seimbang, kurangan. Okey, dia mesti semua nak kira imbangan dagangan ni ekspor tolak import. Okey, bila kita ekspor tolak import, ada lebih. Dengan kata lain, kita tolak tu ada lagi lebihan. Kita panggil imbangan dagangan lebihan. Iaitu ekspor barang nampak lebih besar daripada import barang nampak. Kalau seimbang pula, imbangan dagangan seimbang sama. Okey, yang kita jual barang ke luar negara, banyak tu kita dapat hasil. Kita beli pula barang, dengan kata lain kita import barang dari luar negara, pun sama banyak tu, balance. Bila kita tolak, jawapan dia kosong. Bila kosong tu ialah imbangan dagangan seimbang. Kalau imbangan dagangan kurangan, okey, dia terbalik daripada imbangan dagangan lebihan tadi. Bila ekspor,
yang kita dapat hasil jual ke luar negara dapat sikit berbanding kita beli barang lagi banyak dari luar negara. Bila kita tolak jadi negatif. Bila negatif bermaksud imbangan dagangan kurangan. Okey. Okey, seterusnya akaun perkhidmatan. Okey, ni masih lagi di bawah akaun semasa ya. Dia ada akaun dagangan atau akaun barangan. Lepas tu ada akaun perkhidmatan. Okey, akaun perkhidmatan tadi kalau barangan nampak. Yang ni kita ambil yang tak nampak. Sebab dia perkhidmatan. Jumlah nilai ekspor barang tak nampak tolak import. Nilai import barang tak nampak. Okey. Jadi senang je lah kalau ingat yang akaun barangan atau dagangan, imbangan perkhidmatan pun sama je, cuma beza nampak dengan tak nampak. Okey, seterusnya item bawah akaun perkhidmatan. Dia ada item dia, perjalanan dan pengangkutan, perkhidmatan keuangan, perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan informasi, pembinaan, perkhidmatan insurans dan pencen. Dia lebih kepada semua perkhidmatan. Okey. Okey, imbangan akaun pendapatan. Penerimaan pendapatan tolak pembayaran pendapatan. Okey. Macam tadi lah, ekspor tolak import. Yang terima duit tolak dengan yang beli, dengan bayar, samalah konsep imbangan akaun pendapatan. Okey, yang ketiga tadi ya. Akaun pendapatan. Seterusnya, okey. Bawah sumber pendapatan dia ada dua, pendapatan prima, pendapatan sekunder. Okey, cuma awak kena tahulah pendapatan prima ni berkait dengan apa. Ni dia ada pempasan pekerja, pendapatan pelaburan. Kalau pendapatan sekunder, dia berkaitan dengan pendapatan bayaran pindahan. Contoh beasiswa, benda yang tak perlu kerja tapi kita tak perlukan kerah tenaga kita untuk dapatkan sesuatu. Yang ni kita dapat. Itu kita panggil bayaran pindahan tanpa menyumbang apa-apalah dalam proses pengeluaran. Okey, seterusnya defisit dan lebihan akaun semasa. Okey, akaun semasa ingat ya, ada 4 tadi. Okey, kalau kita recall balik, akaun semasa ada akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima, akaun pendapatan sekunder. Okey. Jadi defisit dan lebihan akaun semasa. Lebihan akaun semasa maksud dia terima duit dengan kata lain yang ekspor tadi lah, lebih banyak daripada yang pembayaran kita beli. Dengan kata lain, bila kita total semua akaun semasa, kita tambah kan. Kita tambahkan 4 ni. Akaun barangan tambah akaun perkhidmatan, tambah akaun pendapatan prima, tambah akaun pendapatan sekunder. Bila jawapan dia positif, bermaksud lebihan akaun semasa. Okey, bila kita tambah semua dapat kosong, diseimbang. Okey, ataupun kalau dapat jawapan negatif, dia jadi defisit lah. Lebihan. Tu defisit dan lebihan akaun semasa. Okey, defisit macam biasalah terbalik daripada lebihan. Okey. Biasa ada 2 je lah. Dia tak ada yang seimbang kecuali imbangan dagangan tadi. Okey, tu cikgu bagi contoh je lah. Okey, sebab dan implikasi lebihan dan defisit akaun semasa. Apa sebab dia? Kita tengok. Faktor lebihan akaun semasa. Permintaan yang tinggi untuk ekspor. Ekspor banyak kan? Cikgu cakap tadi, duit banyak. So, akan ada lebihan bila kita tolak dengan import. Import tu ialah pembayaran. Dia guna istilah penerimaan dan jumlah pembayaran. Permintaan yang rendah untuk import ialah bermaksud ekspor banyak. Peningkatan produktiviti. Okey, mungkin kita jual barang tempatan kita, produktiviti meningkat sebab itulah laku barang kita. Peningkatan penerimaan pendapatan prima dan sekunder. Okey, peningkatan penerimaan. Penerimaan ni kan istilah dia adalah ekspor. Okey, benda yang kita terima banyak jadi lebihan. Okey, faktor defisit dia terbalik daripada yang tadi. Okey, permintaan rendah untuk ekspor, permintaan tinggi untuk import, penurunan productivity. Okay, peningkatan pembayaran pendapatan prima dan sekunder diguna pembayaran tadi penerimaan. Kekurangan inovasi dan aktiviti pendidikan dan pembangunan R&D. Okay, terbalik je. Kalau ingat faktor lebihan akaun semasa, insyaAllah boleh jawab juga dengan faktor defisit. Sebab dia terbalik saja kontra. Okay, yang ni cikgu dah jelaskan tadi. So, samalah untuk perincian boleh tengok dan baca kat situ. Okay, implikasi lebihan akaun semasa. Apa implikasi? Implikasi itu kesan lah. Peningkatan dalam pendapatan negara. Okay, lebihan akaun semasa mestilah bagus kan. Peningkatan guna tenaga. Okay, makin ramai orang bekerja. Peningkatan taraf hidup. Peningkatan kadar pertukaran asing. Okay, inflasi. Mata wang kita akan meningkat ya. Okay, jadi boleh berlaku juga inflasi. Sebab orang masa tu mungkin banyak duit lah.
Okey, itu implikasi dia. Okey, kalau implikasi defisit pula, penurunan dalam pendapatan negara. Okey, pendapatan negara akan makin kurang lah. Penurunan guna tenaga, okey, sebabnya akaun semasa dah rendah, so maksudnya banyak pekerja yang dibuang, automatik taraf hidup akan menurun. Penurunan kadar pertukaran asing, okey, lama-lama mata wang kita pun akan jatuh. Okey, ni perbezaan dia, sama ni macam cikgu terang tadi. Cara mengatasi defisit akaun semasa: meningkatkan peruntukan dan pelaburan atas sektor pendidikan dan kesihatan, meningkatkan pelaburan dalam kemudahan dan infrastruktur, meningkatkan insentif kerajaan, mengurangkan import. Yang ni kalau kita tak nak defisit, kita kurangkan beli barang import tu. Lepas tu meningkatkan insentif kerajaan. Okay, kerajaan bagi lagi banyak insentif supaya ramai orang yang berkemampuan untuk beli barang, macam-macam lah insentif. Okay, dan yang lainnya. Okay, untuk next kita masuk pertukaran asing. Ini adalah subtopik yang kira boleh kata last subtopik lah untuk bab 2 ni. Okay, yang ni ada pengiraan. Okay, nanti ready dengan kalkulator lah supaya senang awak nak cuba kira. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Apa-apa masalah boleh maklumkan pada cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okay, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.